Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke YouTube channel House of Lee. Bagi yang dah subscribe channel kami, terima kasih banyak. Bagi yang belum, boleh turun subscribe kot. Bukan susah pun, tekan je button dekat bawah tu. Lagi best kalau kita tekan button notification. Baik, hari ni aku nak berkongsi cara dan pengalaman aku beli rumah Prima. Sebelum aku teruskan dengan cara-cara beli rumah Prima, kita kenalah tahu dulu apa itu Prima. Prima atau PR1MA adalah singkatan daripada Perumahan Rakyat 1 Malaysia. Perbadanan Prima Malaysia ditubuhkan di bawah Akta Prima 2012 untuk merancang pembangunan dan menyediakan kediaman mampu milik dan berkualiti tinggi dengan konsep kehidupan moden untuk rakyat Malaysia berpendapatan pertengahan. Seperti yang kita sedia maklum, skim Prima ini ialah satu skim projek perumahan yang dilancarkan pada 4 Julai 2011 oleh Perdana Menteri pada ketika itu iaitu Datuk Seri Najib Razak. Untuk beli rumah Prima ni, first kali kita kena tahu syarat kelayakannya. Syarat-syaratnya adalah warga negara Malaysia, umur 21 tahun ke atas, terbuka kepada individu bujang dan berkahwin, berpendapatan isi rumah bulanan antara 2,500 hingga 15,000 dan boleh dibeli sebagai rumah pertama ataupun kedua sahaja. Ini aku akan cerita cara yang betul dululah untuk beli rumah Prima ni. Nanti aku akan cerita cara aku pula beli rumah ni. Step pertama, kita perlu buat akaun Prima. Buka laman web prima.my dan tekan button dekat bahagian hujung belah kanan untuk login tu. Seterusnya, tekan pada link jika anda masih belum mempunyai akaun Prima, sila daftar sekarang. Lengkapkan semua maklumat yang diperlukan. Seterusnya, kita akan dapat nombor rujukan. Nombor rujukan ni kita kena simpan sebab apa-apa nanti Prima akan tanya berkenaan nombor rujukan ni. Dalam page tu pula, kita kena isi lagi sedikit maklumat dan buat pilihan projek perumahan yang kita nak. Sebanyak 3 pilihan. Projek-projek ini juga kita boleh rujuk dekat prima.my macam mana reka bentuk dan sebagainya. Seterusnya, proses menunggu keputusan undian. Kita akan diundi untuk mendapat projek rumah yang kita pilih. Setelah undian telah dibuat dan nama atau nombor rujukan kita terpilih, kita boleh buat pemilihan dan undian untuk unit rumah pula. Waktu ni kita akan dikenakan yuran sebanyak RM500. Lepas tu pula, masuklah step kita buat permohonan pinjaman rumah dengan bank. Selalunya part ni akan disyorkan oleh pihak Prima dan pemaju sendiri. Step seterusnya, kita akan berurusan dengan peguam bagi urusan perjanjian jual beli. Dekat sini kita akan spend banyak sikit lah sebab nak bayar yuran guaman dan sebagainya. Akhir sekali, penyerahan kunci. Penyerahan kunci ni tertakluk kepada pemaju rumah tu. Itu step yang betul lah kiranya macam mana nak beli rumah Prima ni. Untuk pengalaman aku pula, mulanya aku ikut step yang betul lah, daftar dan tunggu macam biasalah. Dan satu hari tu aku ternampak gambar promosi di media sosial pasal rumah Prima dekat Matampau. Aku cari nombor telefon dan WhatsApp ejen situ dan untuk datang tengok showroom. Waktu ni baru habis PKP1 kalau tak silap, so kena buat temujanji lah. Aku pun pergi dah showroom nak tengok cerita rumah, rasa berkenan pula tengok rumah tu. So aku pun tanyalah ejen atau pemaju dekat situ cara nak beli rumah ni. Ejen tu tolong aku untuk beli rumah tu tanpa perlu tunggu giliran undian. Dia minta aku bagi nombor rujukan Prima yang aku cakap mula tadi tu untuk urusan berikutnya. Jadi dekat sini saranan aku, kalau kita dah daftar Prima tu kan, pergi dekat projek mana yang kita berkenan tu, cuba tanya macam mana nak beli rumah ni dan mereka akan bantu. Then aku pun teruskan dengan proses seterusnya iaitu bayar yuran tempahan sebanyak 500. Ejen ni tolong aku untuk pilih bank yang bersesuaian untuk buat pinjaman perumahan. Part bank ni tricky sikit lah. Mula-mula kami try bank muamalat. Ejen bank sendiri yang WhatsApp aku time tu. Dia request semua maklumat dan dokumen untuk proceed. Ada beberapa perkara yang aku nak highlight dekat proses ni. Yang pertama, pihak bank akan minta slip gaji bagi yang bekerja untuk tengok dan kira kemampuan kita untuk bayar balik. Kita kena sediakan 3 hingga 6 letter slip gaji macam tu dan banyak lagi dokumen-dokumen lain untuk kita uruskan urusan bank ni lah. Bagi yang bekerja sendiri, apa yang aku tahu, still boleh buat pinjaman dengan pihak bank. Benda ni boleh rujuk dengan pihak bank sendiri. Kalau tak salah aku, mereka akan tolong kirakan dekat kita. Antara dokumen yang perlu disediakan adalah CGSSM, penyertaan akaun bank syarikat iaitu akaun semasa. Kalau kita ada ambil gaji dari perniagaan kita, kita kena sediakan slip 6 bulan akaun simpanan kita juga. Perniagaan perlu berdaftar dengan HDN, Sikris kena cantik, PTPTN kena cantik dan banyak lagi dokumen-dokumen lain yang kita perlukan dan juga dokumen-dokumen sokongan lain. Bab PTPTN ni, kalau kita tersangkut bayaran sebelum ni, kita kena pergi pejabat PTPTN untuk selesaikan dan dapatkan surat daripada PTPTN untuk tunjuk dekat kita punya ejen tu lah. Okey, balik dekat cerita aku tadi. Alhamdulillah, pinjaman aku dulu 90%. Tapi waktu tu belagak, tak mau 90%, nak 100% juga. So aku try bank lain, tapi tak dapat macam tu, dapat 80% macam tu lah. Lepas fikir tak jadi beli rumah dekat Matampau tu. Harga rumah lebih kurang 270,000. So kena tambah lebih kurang
sana sini sikit dalam 15,000 jugalah. So aku rasa tak mampu dan takut nak bayar bulan-bulan lebih kurang 1,000 lebih. Jadi aku cancel. Lepas tu abang aku dan kak ipar aku ada bagi tahu aku yang depa ada kenal seorang ejen ni, kata dekat Taman Prima depa tu ada satu rumah 2 tingkat nak dijual. Orang ni kira macam ejen lah dekat situ. Rumah ni harga lebih kurang tu jugalah 270 macam tu kalau tak silap aku. So aku jadi tak berani jugalah nak ambil sebab takut juga macam sama benda yang sama kan. Orang tu juga ada kata ada sebuah lagi rumah yang pembeli dia macam susah nak dapat kelulusan penggunaan pinjaman dia tu. Yang ni mungkin berani sikit sebab harga lebih kurang 130,000 lebih. So aku pun tunggu dan nak jadikan cerita, alhamdulillah orang tu pun cancel. So aku proceed je lah beli rumah ni. Ejen bagi peluang aku datang tengok rumah tu dulu dan aku datang tengok semua okey. So aku proceed je lah. Proses yang sama juga, ejen minta dekat aku nombor rujukan Prima tu dan uruskan tanpa perlu tunggu ujian. Seterusnya, ejen bagi cadangan bank untuk mohon. Aku mohon Bank Simpanan Nasional dalam skim BSN My Home I. Dan alhamdulillah permohonan diluluskan untuk 1%. Seterusnya, aku pun buat urusan dengan pihak program untuk perjanjian jual beli rumah. Part ni makan banyak duit sikit lah, habis nak dekat 4,000 lebih jugalah. Ada bank yang boleh include sekali yuran guaman dalam pinjaman, tapi dalam kes aku ni, skim yang aku langgan ni tak boleh nak include sekali. Dalam masa yang sama, pihak bank tolong aku untuk carikan jurunilai. Jurunilai ni tugas dia untuk nilai rumah lah, kira macam kot. Tapi yang aku tahu, kalau kita tak settle dengan jurunilai ni, kita memang akan ada masalah sikit dengan pihak bank. Jurunilai ni aku kena bayar lebih kurang 800 lebih jugalah. So semua proses ni makan masa lama juga. Start daripada bulan 10 2020 sampai bulan 4 2021 baru settle. Mungkin sebab MCO, lepas tu lambat bayar sikit dan sebagainya. Yalah, duit mana dah cukup, kena campur sikit-sikit lah kiranya kan. Last kali alhamdulillah selesai semua. Aku pun datang ambil kunci rumah pada bulan April 2021. Mulanya cadang nak pindah dalam bulan 7, tunggu isteri aku ambil belajar dulu. Tapi terpindah awal dalam bulan 6 kot sebab nak lari daripada MCO time tu. Kalau tak, terperangkap kami dalam rumah sewa kat USM tu, tak boleh pergi mana-mana. Selain tu, terima kasih juga kat abang dengan kak aku, dengan anak-anak nakal aku sekali lah, sebab mereka yang datang tolong cuci rumah dan pasang kipas semua sebelum aku masuk rumah. Sebab nak hantar negeri tak boleh untuk pasang kipas dan pasang lampu, so mereka lah yang tolong. Macam tu lah lebih kurang proses aku beli rumah Prima ni. Aku just share pengalaman aku saja. Kalau ada sebarang soalan, boleh komen dekat bawah. Itu saja daripada aku. Semoga video ni bermanfaat kepada semua. Kalau rajin-rajin, like, komen dan share video ni. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum. Bye.